Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Pada minggu ini bersama Cikgu Nur Amnah sekali lagi untuk belajar Bahasa Melayu Tahun 5, tema perpaduan iaitu Unit 12, Calinan Perpaduan dengan tajuk Raikan Budaya Kita. Apakah objektif kita pada minggu ini? Baiklah, objektifnya murid dapat membaca dan memahami isi tersurat dan tersirat untuk memberikan respon. Untuk itu, kriteria kejayaan kita ialah pertama, membaca dan memahami petikan. Kedua, menyenaraikan isi tersurat dan tersirat untuk memberikan respon. Dan yang ketiga, kita akan menulis ulasan dengan betul. Sebelum itu, mari kita lihat apakah itu maklumat tersurat dan tersirat. Ya, murid-murid, maklumat tersurat ialah maklumat yang tertulis atau tercatat dalam gambar, poster, petikan, jadual dan lain-lain lagi. Manakala maklumat tersirat ialah maklumat yang terselindung sebab atau penerangan kepada maklumat tersurat tadi. Dalam erti kata yang lain, maklumat tersirat ini perlu kita fikirkan. Baiklah, cikgu harap semua murid cikgu sudah pun bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 5 masing-masing. Bukalah pada muka surat 88. Tajuk kita ialah Raikan Budaya Kita. Mari kita baca petikan ini bersama-sama. Farisha dan ayahnya sedang meneliti poster acara yang akan berlangsung di tempat mereka. Mereka bertukar-tukar fikiran tentang poster itu. Baiklah murid-murid, kita lihat poster ini. Sungguh menarik bukan? Berbagai warna yang meriah nampaknya. Mari kita kenal pasti satu persatu. Yang pertama, tajuk poster ini ialah Karnival Kesenian dan Kebudayaan tahun 2022. Kenapa cikgu katakan 2022? Jika kamu kenal pasti acara yang akan berlangsung. Maksudnya, karnival ini belum lagi berlangsung. Perkara kedua ialah tentang tema. Tema karnival ini ialah kesenian mengilhamkan perpaduan. Ia akan diadakan pada tarikh 5 Mac 2022 iaitu pada hari Sabtu. Terdapat dua sesi iaitu sesi petang yang akan bermula pada pukul 3 hingga 6 petang. Dan sesi malam bermula pada pukul 8 hingga 11 malam. Lokasi atau tempat diadakan karnival ini ialah di Dewan Perpaduan Negeri Melaka. Karnival Kesenian dan Kebudayaan ini dianjurkan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Objektif karnival ialah untuk melahirkan masyarakat yang muhibah, harmoni dan saling memahami melalui aktiviti kesenian dan kebudayaan. Objektif kedua ialah untuk melestarikan seni dan budaya bangsa Malaysia agar sama-sama dihayati dan diraikan dengan semangat muhibah. Sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, kita boleh mengenali budaya kaum-kaum lain melalui lawatan ke karnival kesenian seperti ini. Ya, murid-murid? Baiklah, perkara ketiga ialah tentang acara. Cuba perhatikan acara yang bakal diadakan, iaitu tarian zapin iaitu dari kaum Melayu, tarian kipas dari kaum Cina, tarian Bharatanatyam dari kaum India, tarian Sumazau Ngajat dari suku kaum Sabah dan Sarawak, tarian Sewang dan juga choir perpaduan.
Selain itu, terdapat juga pameran, pelbagai agensi kerajaan dan juga kempen menderma darah. Banyak aktiviti menarik yang disediakan ya murid-murid. Perkara keempatnya ialah acara khas. Kenapakah dikatakan acara khas? Iaitu pemilihan penonton Muhibah 2022. Bagaimanapun terdapat syarat yang perlu dipatuhi iaitu penonton mesti hadir dalam kumpulan pelbagai kaum dan berpakaian tradisional. Maksudnya, dalam satu kumpulan itu perlu terdiri dari kaum Melayu, India, Cina atau suku kaum Sabah dan Sarawak. Dan setiap orang ahli kumpulan perlu memakai pakaian tradisional masing-masing mengikut kaum masing-masing. Contohnya, baju kurung, baju kebaya, cheongsam, sari dan sebagainya. Apa yang menarik tentang poster ini ialah pengunjung yang datang boleh masuk secara percuma iaitu tidak akan dikenakan sebarang bayaran. Mari kita lihat pada muka surat 89. Akan diberikan kepada kamu untuk mengisi maklumat tersurat dan tersirat. Yang pertama telah pun diberikan kepada kamu. Baiklah, disenaraikan juga hari, masa dan tempat. Kenapa dikatakan sesuai? Inilah yang perlu kita fikirkan ya murid-murid. Dan apakah acara-acara? Kenapa dikatakan menarik? Iaitu menampilkan pelbagai suku kaum. Dan dua ini perlulah kita fikirkan bersama-sama. Mari kita lihat contoh yang telah cikgu sediakan untuk kamu. Maklumat tersurat ialah tajuk program Karnival Kesenian dan Kebudayaan 2022. Maklumat tersiratnya ialah pengunjung dipersembahkan dengan aneka persembahan seni dan budaya pelbagai kaum di Malaysia. Yang kedua, hari iaitu diagerakan pada hari Sabtu. Masa dan tempat iaitu pada 5 Mac dan bertempat di Dewan Perpaduan. Ia sesuai kerana diadakan pada hari cuti hujung minggu. Pekerja juga dalam situasi awal bulan iaitu mereka baru sahaja mendapat gaji. Jadi maksudnya mereka boleh berbelanja di karnival itu. Tempatnya juga ialah selesa dan besar di sebuah dewan dan memudahkan pengunjung untuk bergerak. Isi ketiga ialah acara-acara. Ia amat menarik dan menampilkan berbagai-bagai seni budaya pelbagai kaum dan suku kaum di samping boleh menderma darah kepada yang ingin berbakti. Isi keempat, kita boleh letakkan sebagai objektif acara. Ia untuk memupuk semangat Muhibah agar terbentuk masyarakat Malaysia yang aman dan damai bagi kemakmuran negara. Dan yang keempat, kita boleh letakkannya sebagai acara khas, iaitu merancangkan majlis dengan penuh warna-warni. Kenapa berwarna-warni? Kerana ahli kumpulan perlu berpakaian ceria untuk mengetepikan perbezaan kaum. Dalam muka surat yang sama, kita juga diberikan 4 gambar ini. Cuba teliti dan kenal pasti. Gambar pertama ialah persembahan kebudayaan. Sekumpulan penonton sedang menonton persembahan kebudayaan. Ini ialah tarian zapin yang dipersembahkan oleh kaum Melayu. Ini pula gambar kedua ialah, kalau kamu perhatikan gambar ini, penyertaan ialah daripada pelbagai kaum. Ada kaum Melayu yang memakai pakaian tradisional sendiri. Kaum India memakai sari, suku kaum Sabah dan juga kaum Cina. Terdapat pengunjung yang pelbagai kaum juga. Kalau kamu boleh perhatikan, kita ada kaum India, kaum Melayu, Sing, Cina dan sebagainya. Perhatikan gambar keempat. Apakah yang mereka pegang ini, murid-murid? Ya, betul. Piala. Mereka telah memenangi acara khas,
iaitu bermaksud kerjasama pasukan memupuk perpaduan. Ini pula ialah untuk bagaimana kamu patut memberi respon. Soalan ini ditanya oleh ayah Farisha kepadanya. Apakah jangkaan kamu tentang respon pengunjung karnival kelak, Farisha? Jadi, Farisha mengatakan, pada jangkaan saya, sambutan pengunjung sangat menggalakkan kerana banyak acara menarik diadakan dan acara-acara tersebut boleh memupuk perpaduan antara kaum. Ini ialah soalan kedua. Pada pendapat kamu, apakah faedah yang kita peroleh daripada karnival tersebut? Karnival ini amat menarik dan diadakan untuk memberi faedah kepada orang ramai. Baik, pendapat Farisha, pada pendapat saya, banyak faedah yang kita peroleh daripada kunjungan ke karnival ini kelak. Antaranya, termasuklah meningkatkan semangat muhibah dan perpaduan di Malaysia, menanam sikap toleransi dan mengenali seni budaya dari kaum lain yang unik di Malaysia. Apakah maksud toleransi? Ya, betul. Sikap bertolak ansur sama kita. Untuk itu, hari ini kita akan belajar untuk membina ulasan. Ulasan dibina dalam bentuk perenggan, iaitu memerlukan 3 perenggan. Perenggan pertama terdiri daripada perenggan pendahuluan, perenggan kedua untuk isi tersurat dan tersirat, dan perenggan ketiga iaitu untuk isi penutup. Untuk perenggan pertama, pendahuluan, cikgu nasihatkan kamu untuk membina sekurang-kurangnya 2 ayat. Untuk perenggan isi, ini ialah perenggan yang agak panjang. Mulakan ayat kamu dengan menggunakan penanda wacana, iaitu teknik ASDA. Apakah teknik ASDA? Iaitu A untuk antaranya, seterusnya, selain itu, di samping itu, akhir sekali. Selepas penggunaan penanda wacana, ia akan diikuti dengan isi tersurat. Selepas isi tersurat, gunakanlah kata hubung teknik suka, iaitu supaya, untuk, kerana, agar. Boleh juga kamu gunakan kata hubung seperti dan diikuti dengan isi tersirat. Perenggan ketiga, mulakanlah penutup kamu dengan menyatakan kesimpulannya. Baiklah, mari kita lihat contoh ulasan yang telah cikgu sediakan untuk kamu. Untuk pendahuluan, ayat yang cikgu bina ialah Karnival Kesenian dan Kebudayaan yang akan diadakan pada tahun 2022 menyediakan pelbagai acara yang menarik. Pelbagai kaum di Malaysia boleh mengunjunginya. Ini ialah perenggan pertama. Baik, kita masuk kepada perenggan kedua. Kita mulakan dengan penanda wacana, antaranya pemilihan hari dan masa yang amat sesuai. Okay, kenapa? Pilihlah kata hubung yang sesuai. Contohnya, kerana diadakan pada hari cuti hujung minggu dan pemilihan tempat yang luas memudahkan pergerakan pengunjung. Isi kedua, selain itu, acara-acara menarik disediakan untuk menampilkan berbagai-bagai seni budaya pelbagai suku kaum dan memberi peluang menderma darah kepada yang ingin berbakti kepada negara. Isi seterusnya, di samping itu, objektif acara untuk meningkatkan semangat muhibah agar dapat membentuk masyarakat Malaysia yang hidup aman damai dalam sebuah negara yang makmur. Isi terakhir, akhir sekali, acara khas diadakan supaya kerjasama dalam pasukan pelbagai kaum dapat dipupuk dan mengetepikan perbezaan kaum. Akhirilah, buatlah perenggan penutup. Gunakan kesimpulannya
Banyak faedah jika kita mengunjungi karnival kesenian dan kebudayaan ini. Kita akan dapat mengenali pelbagai seni budaya yang unik dari kaum lain di Malaysia. Ini ialah contoh yang dapat cikgu berikan kepada kamu. Tulislah ulasan itu dalam bentuk perenggan. Contohnya seperti ini. Boleh kan murid-murid? Baiklah. Latihan untuk minggu ini ialah kamu akan menulis latihan ulasan dalam buku penulisan kamu. Kemudian, hantarlah tugasan ini kepada guru bahasa Melayu masing-masing untuk disemak. Semoga perkongsian cikgu pada minggu ini memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.